Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3. Okey, pada hari ini bersama Ustazah Faizura, kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang Jawi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita tengok tajuk kita pada hari ini. Okey, atas kepala Ustazah ni ada gambar apa? Mesti semua dah tahu. Ini adalah gambar bendera Malaysia ataupun kita panggil dia Jalur Gemilang. Jadi tajuk kita pada hari ini, kita tengok sebelah ni. Tajuk kita pada hari ini ialah Indahnya Negaraku. Indahnya Negaraku. Boleh? Okay, kita teruskan. Sekarang kita tengok objektif. Apa yang awak kena capai untuk hari ini dalam pembelajaran dalam bidang Jawi. Okay, kita tengok yang pertama. Membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dengan betul. Berimbuhan awalan dengan betul. Ingat? Okay, yang kedua. Menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dengan betul. Okey, jadi untuk objektif yang pertama dan yang kedua, kita ada apa? Belajar mengenai imbuhan apa? Imbuhan awalan. Imbuhan awalan. Bahasa Melayu pun mesti awak dah belajar kan? Yang ni kita cuma nak belajar tentang tulisan Jawi sahaja mengenai imbuhan awalan. Okey, kita tengok lagi sebelah. Okey, yang pertama aktiviti kita baca dan faham. Baca dan faham. Nak baca apa Ustazah? Tak ada apa pun. Okey, baca dan faham. Okey, sekarang ni kita tengok teks ni. Okey, teks ni ada dalam buku teks pendidikan Islam juga. Okey, tapi yang ini Ustazah dah tunjuk dalam video ni. Ustazah baca, awak ikut bersama-sama sebab kita nak capai apa tadi? Membaca teks mudah. Sekarang ni awak baca, ikut Ustazah. Tapi yang dah pandai baca pun boleh baca sendiri lagi bagus. Okey? Jadi kita mulakan. Sekarang ni ada gambar. Tadi kita cerita pasal apa? Indahnya negaraku. Jadi apa yang kita nak tahu tentang negara kita ni? Kita tengok teks kat sebelah ni. Baca dan faham. Ustazah baca, awak ikut. Okey, kita mula dekat pada tulisan atas sekali. Mula sebelah kanan. Ingat Jawi kita baca sebelah kanan dahulu. Kalau Rumi kita baca sebelah kiri kan? Ni kita baca sebelah kanan. Okey, kita mula. Ustazah baca, awak pun boleh baca bersama-sama. Pada minggu lepas, kami sekeluarga telah bercuti ke pantai timur. Saya terlalu gembira dapat bercuti di Kuala Terengganu. Ibu hanya mampu tersenyum. Percutian kami ke sana dengan menaiki kapal terbang. Kami bertolak dari KLIA terus ke Kuala Terengganu. Semasa di lapangan terbang, kami terserempak dengan pemain badminton tersohor dunia, iaitu Datuk Lee Chong Wei. Lalu kami bergambar bersama-sama. Okey, teks ringkas. Inilah yang kita panggil teks ringkas. Cerita pendek sahaja. Okey, kalau kat sini kita dah baca, awak dah faham ke belum? Dia ke mana? Dia buat apa? Tengok gambar kat tepi ni. Tadi dia cakap apa? Dia pergi bercuti. Bercuti ke mana? Ke Kuala Terengganu. Okey, nampak tak tulisan yang warna merah? Yang Ustazah merah-merahkan tu. Itu ialah perkataan yang mengandungi imbuhan awalan. Tetapi imbuhan awalan ni banyak jenis. Hari ini kita nak belajar dua sahaja imbuhan awalan. Apa dia? Yang tengok warna merah tu, apa imbuhan awalan yang awak nampak? Cuba sebut. Okay, kita nak tahu betul ke tidak, kita tengok. Betul tak apa yang awak sebut tu? Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah imbuhan awalan ber dan ter. Ber dan ter. Ber, baro, ber dan taroter. Ber dan ter. Apa ni? Itu ialah imbuhan awalan. Ber dan ter. Okey, dapat? Dalam bahasa Melayu pun semua dah belajar kan? Okey, cuma ini dalam Jawi. Okey, baik. Kita tengok kat sini apa kita. Ustazah alih sikit muka Ustazah. Okey, imbuhan awalan ber dan ter digunakan untuk semua kata dasar kecuali yang berhuruf awal R. Contohnya, perkataan apa yang ada R kat depan? Ustazah bagi contoh satu. Rehat. Rehat. Okey, ro tu maksudnya R tau. Okey, rehat. R kan kat depan. Jadi, dia tak perlu ditambah dengan ber.
Semua perkataan boleh ditambah dengan ber dan ter, kecuali huruf yang bermula dengan ra atau ar. Kalau rehat takkan berehat. Dia cukup berehat. Tapi hari ini kita nak belajar ber dan ter. Kita tengok contoh huruf apa benda yang kita nak kata kata dasar. Tengok. Okey, yang ini. Okay, kita tengok kat sini saya bagi contoh 3 contoh. Okay, yang pertama ni kita untuk imbuhan awalan ber, barober. Okay, tengok yang pertama, kotak sebelah dia tu, yang kotak sebelah kanan tu, imbuhan awalan ber dia tambah dengan perkataan cuti. Cawau cu tayati, cuti. Okay, jadi ber tambah cuti jadi bercuti. Maksudnya jadi perkataan dia kawan kita tadi dia pergi mana? Bercuti bersama keluarga dia kan. Okay, jadi ber tambah cuti, bercuti. Yang kedua, ber tambah tolak. Tawau to lam qaf la. Tolak. Dia tambah ber tambah tolak jadi bertolak. Kalau perkataan tolak sahaja ada macam-macam maksud. Tolak ataupun 2 tolak 1. Itu tolak huruf, tolak nombor kan. Yang ni tolak. Tapi bila tambah perkataan bertolak, maksud dia bergerak dari KLIA tadi ke Kuala Terengganu. Nampak beza kan perkataan tu dari perkataan dasar dia tolak tambah ber jadi bertolak. Boleh? Okey. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Imbuhan awalan ber tambah gambar. Gaminggam barobat, gambar. Dia tambah perkataan imbuhan awalan ber tambah gambar jadi bergambar. Okay, contoh, kita ada gambar sahaja itu gambar. Tapi bila tambah perkataan ber dia jadi perbuatan bergambar kan. Ambil gambar selfie. Dia nak bergambar. Tadi dia cerita apa? Dia bergambar bersama pemain badminton tersohor, Datuk Lee Chong Wei. Jadi dia bergambar bersama-sama. Nampak beza kan? Dari sekeping gambar bila tambah perkataan ber dia jadi perbuatan bergambar. Okey, itu ialah contoh imbuhan awalan ber. Banyak lagi kita boleh buat perkataan. Contoh perkataan kata dasar jumpa. Berjumpa. Temu. Bertemu. Janji. Berjanji. Itu contoh lain. Okey, dapat? Okay, kita teruskan seterusnya imbuhan awalan yang kedua iaitu imbuhan awalan ter. Taroter. Alamak, terjatuh. Gitu. Awak cakap, alah terlupa lah Ustazah. Itu awak guna imbuhan ter lah tu. Terlupa lah Ustazah nak buat homework. Contoh. Ustazah bagi contoh je tapi awak buat homework kan. Okey. Kita tengok macam tadi juga sama. Imbuhan awalan dia mesti di hadapan. Okey. Jadi perkataan imbuhan awalan ter di hadapan kita tambah dengan kata dasar. Semua kata dasar kecuali sama juga macam ber tadi, kecuali perkataan yang mempunyai huruf R atau ro di depan. Contohnya rasa. Kita tak adalah terasa. Kita cukup terasa. Yang ni terasa tak ada. Jadi imbuhan awalan ber dan ter untuk semua kata dasar kecuali yang mempunyai huruf R di hadapan. Kita tengok ini contoh yang pertama. Okey, kotak yang pertama seperti tadi, imbuhan awalan ter, taroter ditambah dengan perkataan lalu. Lalu, lam alif la, lam waw lu, lalu. Okey, bila tambah ter dan lalu jadi terlalu. Kalau ikutkan lalu tu nak tumpang lalu boleh. Kita nak lalu depan kan? Boleh. Tumpang lalu boleh, itu kita panggil lalu. Tapi bila dah tambah dengan perkataan terlalu, maksudnya sangat, terlalu baik, terlalu cantik, terlalu kemas. Itu beza, terlalu maksudnya sangat. Jadi perkataan dia dah beza kan? Tadi kita nak lalu je, nak lalu depan mak tumpang lalu. Ni dah terlalu baik, terlalu rajin. Itu perbezaannya. Jadi yang kedua, kita pergi kepada perkataan yang kedua, ter tambah senyum. Smile. Tersenyum. Okey, senyum je. Senyum, perkataan senyum. Okey, senyum. Kalau tersenyum tambah imbuhan awalan dengan tambah senyum. Jadi tersenyum. Oh, kenapa tu termenung, tersenyum je. Maksudnya senyap-senyap seorang senyum je. Tadi dia cerita apa? Mak dia tersenyum sebab dapat pergi bercuti. Kalau kita pun dapat pergi bercuti, kita tersenyum. Bukan mak kita je, kita pun terseronok. Tapi sekarang kita tak boleh pergi bercuti. Semua duduk rumah, pergi sekolah pun tak dapat. Apatah lagi bercuti kan. Okey, tak apa. Itu maksudnya tersenyum. Ter tambah senyum. Okey, yang ketiga, imbuhan awalan yang sama, ter tambah sohor.
Siapa kata, mesti ada yang tanya, apa tu sohor? Sohor tu apa Ustazah? Sohor tu kata lain dia ialah kenal, orang kenal dia. Terkenal. Contoh, ni dah tersohor. Terkenal pun kita guna imbuhan awalan ter. Maksudnya orang kenal sangat dia. Kan tadi dia kata dia jumpa dengan pemain badminton tersohor. Siapa? Datuk Lee Chong Wei. Maksudnya bukan kat Malaysia je kenal Datuk Lee Chong Wei. Kat dunia lain, kat negara lain pun kenal. So dia tersohor di dunia. Kan? Ataupun kata lain terkenal. Cuma kita nak tengok perkataan sohor dengan tambah perkataan imbuhan awalan ter. Sorry sikit. Okey, tersohor. Tersohor. Jadi ini 3 contoh yang Ustazah bagi. Ada lagi perkataan lain yang kita boleh tambah dengan imbuhan awalan ter. Sebab tadi semua perkataan kata dasar boleh ditambah dengan imbuhan awalan ter, kecuali huruf perkataan yang bermula dengan huruf R. Rehat, contoh rehat tadi. Takkan terrehat, terrasa. Apa lagi R? Risau. Ustazah ni terrisau lah. Terrisau. Kan pelik kan? Jadi dengan perkataan lain. Tadi contoh jumpa. Terjumpa. Terjanji. Alamak, terjanji lah. Patut awak tak ingat janji awak. Okey, boleh? Lepas tu ataupun makan. Termakan lah mak. Mak kata nanti pukul 12 baru boleh makan tengah hari. Awak tak ingat. Pukul 11.30 awak dah buka tudung saji mak awak dah makan. Termakan lah mak. Contoh. Okey, kita teruskan. Okey, jadinya itu je kita nak belajar hari ni. Tak payah banyak-banyak. Perkataan imbuhan awalan ber dan ter. Ber dan ter. Imbuhan awalan. Ingat, imbuhan awalan dia berada di depan sebelum kata dasar. Baik, jadi rumusan untuk hari ini ialah banyakkan membaca teks Jawi. Dapat mengenal imbuhan awalan dan memantapkan kemahiran Jawi. Kalau sebelum ni awak tengok dekat buku sekolah agama awak ke ataupun buku pendidikan Islam ni kan semua dalam tulisan Jawi kan. Jadi awak baca, cuba baca sendiri. Ada tak awak jumpa imbuhan awalan? Hari ni kita belajar imbuhan awalan apa? Cuba sebut. Betul ke tak tu ya? Okay, imbuhan awalan ber dan ter. Hari ni cuba cari teks pendek-pendek macam kita baca tadi. Buku surat lain lah, tak nak buku surat tadi yang sama. Cuba cari ada tak yang perkataan yang berimbuhan ber dan ter. Kalau ada, pandai dah tu, nampak dah tu. Jadi, kita masuk kepada kita punya tugasan hari ini. Saya tak nak bagi banyak. Tugasan hari ini, awak salin nota imbuhan awalan ber dan ter di dalam buku tulis nombor 7. Buku tulis nombor 7. Okay, contoh seperti ni kat bawah Ustazah ni. Contoh, nanti Ustazah bagi juga dalam WhatsApp. Awak salin sahaja dalam buku tulis nombor 7. Ini nota. Nota supaya awak ingat. Kita belajar hari ini mengenai imbuhan awalan ber dan ter. Okey? Sikit je tu Ustazah. Setiap satu tu 3 contoh. Yang kita dah belajar tadi, tu je kita salin. Okey? Seterusnya tugasan yang kedua. Ini pun sikit je. Awak hanya tulis jawapan sahaja. Tak perlu salin. Okey, cari perkataan yang mempunyai imbuhan awalan ber dan ter di dalam buku aktiviti muka surat 46 seperti di bawah ni juga. Muka surat 46. Okey, dekat teks atas tu adalah teks yang kita baca tadi. Dalam yang kita baca tadi ada warna merah-merah kan? Itu yang awak kena tulis dekat petak bawah tu, tempat kosong. Itu je, tak banyak pun. Jadi, awak cari ada berapa tu? Ada 7 awak kena cari. Senang ke tidak? Kena ingat imbuhan awalan ber atau ter. Masukkan dalam tu, boleh? Kemudian dah selesai ni video ni yang awak dah tengok Ustazah ni, selesai je video ni, isi dahulu kehadiran dekat dalam link yang Ustazah dah bagi. Homework tu nanti dah siap, nanti baru hantar dekat Telegram, tak apa. Tapi tengok video terus isi kehadiran. Tak kisah tahu siapa yang tengok petang nanti ke, malam nanti ke, ataupun esok hari Selasa atau Rabu. Dah tengok ni terus je masuk, terus je isi kehadiran. Tak kisah hari apa, bila awak berkesempatan tengok video ini. Maksudnya dah tengok video ni, awak dah selesai dah tengok pengajaran ni kan. Jadi awak kena isi kehadiran. Lepas tu baru awak buat homework yang 2 tadi. Pertama, nota dalam buku tulis nombor 7. Kedua, di dalam buku aktiviti muka surat 46. Itu sahaja. Jadi untuk hari ini dalam subjek pendidikan Islam bidang Jawi kita belajar apa tadi? Awak dah baca teks ringkas yang mempunyai imbuhan awalan ber dan ter. Ingat, imbuhan awalan ber dan ter. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang akan datang.